akan adab. Katanya, lazimlah akan barang yang telah redha akannya bagi engkau oleh Tuhan. Sebab kerana bahawa sebarang yang memasuk ia Tuhan akan kau memasuk pada barang itu, ia melaku ia akan menolongi bagi engkau atasnya. Apabila kita serah sesuatu pekerjaan kepadanya, ialah yang mengaturkan. Dan bahawa sebarang yang engkau masuk padanya dengan sendiri engkau itu, serah ia Tuhan engkau akan diri engkau itu, Allah serahkan kepadanya, yakni kepada diri engkau semata-mata. Nah, bandingan kalau kita selaku bapa, apabila anak yang patuh dan mengikut peraturan kita, maka kita tidak membiarkan apabila ia ikutkan peraturan. Tetapi kalau dia anak tu mempunyai aturannya sendiri, nanti kita selaku bapa serah je kepada anak itu. Salah kalau orang petani kata, ikut kamulah. Petani kata. Nah, itu maknanya sebab itu kita nak keluar dari satu-satu perkara, umpama kita duduk dalam maqam asbab, nak kepada maqam tajrid, ataupun begitu juga tajrid nak kepada maqam asbab. Itu kita jangan tersendiri. Dalilnya di antara telah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Al-Isra ayat yang ke-80. Artinya, dan kata olehmu ya Muhammad, yakni pada doamu, mengatakanlah, Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, memasuklah engkau akan aku, mudkhala sidqin, sebagai memasuk yang benar. Apa dimaksudkan memasuk yang benar? Yakni pada semua pekerjaan dan tempat yang diredai, yang tiada dilihat padanya akan barang yang dibencinya. Itu satu tafsir mudkhala sidqin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, wahai Tuhanku, memasuklah engkau akan aku sebagai memasuk yang benar, yakni pada semua pekerjaan dan tempat yang diredai, yang tiada dilihat padanya, pada semua pekerjaan dan tempat itu akan barang yang dibencinya. Artinya kita serahkan apa dia, pekerjaan kita hanya kepada dia. Dan mengeluarlah engkau akan aku sebagai mengeluar yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan menjadilah engkau bagi aku dari sisi engkau akan hujjah yang nyata, yang boleh menolong engkau akan aku dengan dia, dengan hujjah atas orang yang melawani dan yang menyalahinya akan aku. Atau menjadilah engkau, ini satu tafsiran lagi, atau menjadilah engkau bagi aku akan kekuatan dan kemenangan yang menolong dan menzahir ia akan Islam atas kufur. Itu satu tafsiran. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wallahu a'lam. Dan telah riwayat oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya berkata ia Ibn Abbas, adalah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ini hubungkan dengan asbabun nuzul, nak menyatakan sebab bagi turun ini ayat. Kata Abdullah ibn Abbas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Kemudian disuruhnya, yakni akan Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh dengan berhijrah. Maka turun oleh ini ayat. Turun ayat wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Setelah ia diizinkan untuk berhijrah. Dan di atas ini kaum, yakni jika kita berlaku di atas ini kaum, maka maknanya, makna firman Allah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin itu maknanya memasuklah engkau akan aku pada negeri Madinah. Itu munasabah dengan sabab turun. Memasuklah engkau akan aku pada negeri Madinah, dan mengeluarlah engkau akan aku dari negeri Makkah. Dan kata setengah ulama, memasuklah akan aku pada yang disuruh, dan mengeluarlah aku dari yang dilarang. Itu juga mana Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Dan kata qil satu kaum lagi, katanya mematilah engkau akan aku sebagai memati yang elok, dan bangkitlah engkau akan aku sebagai bangkit yang elok. Itu juga arti bagi Rabbi adkhilni mudkhala sidqin ilah. Dan ada lagi kata qil lain daripada demikian itu. Di sini rajaklah kita kepada kitab-kitab tafsir mengenai dengan ini ayat. Lalu dikatakan, dan rajaklah engkau kepada kitab-kitab tafsir jika sekiranya kehendak engkau akan kenyataan yang lebih terang dan lebih luas lagi, ya. Dan katanya, yakni Asy-Syaikh Syurnubi rahimahullahu ta'ala, yang tadi itu baginya ada silap, berkata Asy-Syurnubi tadi, ya. Yang betulnya berkata Asy-Syurnubi. Kerana dinisbahkan kepada Syurnubah, sebagaimana terjemah sudah diberi kenyataan pada muka surat 4 dulu. Pada muka surat 4 nota kaki 3 pada kata qauluhu Asy-Syurnubi, iaitu al-allamah al-faqih al-maliki al-misri al-azhari Asy-Syaikh Abdul Majid ibni Ibrahim Asy-Syurnubi, dibangsa Akadia kepada tempat lahirnya Syurnub. Situ nyata Syurnub. Tempat lahir dia nama Syurnub. Dinisbah situlah Asy-Syurnubi. Ia nama bagi satu kampung yang berhampiran dengan Damanhur dalam negeri Mesir. Maka nyatalah baris yang pertama tadi itu ada silap, Syurnubi. Dan katanya, yakni Syekh Syurnubi rahimahullahu ta'ala, maka bermula tempat masuk yang benar itu bahawa engkau tidak masuk dengan sendiri engkau. Itu amin jalan tafsir Isyari. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, wahai Tuhanku, memasuklah engkau akan aku pada akan tempat yang benar. Yakni murak tempat masuk yang benar itu ialah bahawa engkau tidak masuk dengan sendiri engkau, hanya dengan serah je kepada Tuhan, dengan bahawa kita istikharah. Dan tempat keluar yang benarnya itu bahawa engkau tidak keluar daripada tempat dengan sendiri engkau, bahkan dengan Tuhan engkau. Apa arti dengan Tuhan kau? Yakni dengan bahawa engkau keluar dengan izin dan dengan tunjukkan daripada Tuhan engkau.
itu maksud keluar dengan Tuhan kau. Nah, telah firman-Nya Ta'ala atas jalan ta'jib dan ingkar. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ali Imran 101. Artinya, dan bagaimanakah, itu istifham. Kaifa lil istifham, tapi dengan mana ingkar. Bagaimanakah, yakni tiada patut. Itu isyarat pada istifham ingkari. Dan bagaimanakah, yakni tiada patut oleh berlaku kufur kamu, hai orang-orang yang beriman, padahal kamu itu dibacakan atas kamu akan segala ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran, dan ada pada kamu itu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa berpegang teguh ia dengan Allah, yakni dengan agamanya, isyarat pada kalam hazaf mudhah. Siapa berpegang teguh ia dengan Allah, yakni dengan agamanya, agama Allah, ataupun dengan kitabnya, kitab Allah, ataupun dengan ta'at akannya. Itu tafsiran pada kata berpegang dengan Allah, yakni dengan agamanya, ataupun dengan kitabnya Al-Quran, ataupun dengan ta'at akannya. Itu beberapa tafsir. Atau barang siapa bertumpu ia kepada Allah. Sini ada cakap ada bertumpu. Tumpu. Tuju juga. Tumpu. Tumpu, tuju. Apa di sini panggil? Menempu. Menempu. Barang siapa bertumpu, ini menempu ia kepada Allah, maka sungguhnya ditunjukkan, yakni kerana ditunjuk faqad hudiya di sini, yakni beri taufik akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hidayah dalam arti semata-mata irsyad itu umum. Hidayah dengan mana semata-mata tunjuk jalan, itu umum. Kepada orang kafir pun ia tunjuk jalan. Ini jalan yang benar, itu jalan yang tidak benar. Hidayah dengan makna semata-mata mutlaqid dalalah wal irsyad, itu umum. Adapun dimaksudkan di sini faqad hudiya ay wuffiqa. Itu khusus, yakni maka sungguhnya ditunjukkan, yakni beri taufik akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang betul. Artinya tunjuk ia kepada agamanya yang sebenar, yakni agama Islam. Di sini ada satu turun ke bawah tu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada sebab turun ini ayat. Wa kaifa takfurun, apa sebab diturun ini ayat? Adalah di antara kabilah Aus dan Khazraj itu ada peperangan terjadi di Madinah setelah mereka memeluk Islam, beriman. Jadi berlaku peperangan antara kabilah Aus dan Khazraj, dan kejahatan pada masa jahiliyah. Sebelum pada mereka memeluki Islam, iman, antara kabilah Khazraj dengan Aus berlaku peperangan bertahun-tahun lamanya, hingga sampai kemudian disebut-sebut pada mereka itu akan barang yang telah berlakunya barang di antara mereka itu, antara kabilah Aus dan Khazraj. Apa maksud disebut-sebut?
yakni sebut akannya akan barang yang telah berlaku antara mereka itu terdahulu sebut oleh Yahudi. Ini mereka apa ni? Nak orang petani panggil nak menjadi merosakkan. Nah, setelah Aus dengan Khazra' sudah beriman, lahirnya bersatu. Maka tak senang hati Yahudi memandangnya. Lalu mereka usaha mencari jalan supaya antara dua kabilah itu berlaku perbatahan. Lalu mereka mencari jalan dengan cara sebutkan akan cerita yang telah lalu antara nenek bagi Khazraj dan juga Aus ada berlaku peperangan. Apabila disebut, katanya, yakni sebut akannya akan barang yang telah berlaku antara mereka itu oleh Yahudi. Kata setengah namanya Syas, seorang muda. Sebut oleh Yahudi selepas daripada Islam mereka itu. Tujuan mereka ialah supaya menimbul akan perpecahan antara mereka itu setelah bersatu padu mereka itu Aus Khazra' dengan memeluk agama Islam. Kemudian apabila disebutkan sejarah cerita yang telah lalu, maka menyerubu. Sini faham tak menyerubu? Menyerubu, menyerang lah. Menyerang, menyerubu. Sini tak cakap menyerubu. Menyerbu, tak ada waw. Menyerbu. Ini setengah daripada bahasa surat, dia tulis menyeru, menyerubu. Mana menyerbu. Dari segi cakap tidak ada waw. Menyerbu ialah menyerang, kan? Lalu maka menyerbu oleh setengah mereka itu atas setengah yang lain dengan pedang-pedang. Bila dia panggil apa nak? Naik api semangat. Tanya panggil naik api, nyala. Ibarat katakanlah api dipernyalakan, maka nyala. Panggil nyala tak? Tak panggil. Nyala. Nyala. Tu dia nak. Jadi apabila kita memperingatkan, maka ia nyala atau api. Maka begitu juga dalam diri kita ada tanah, air, api. Ada tanah, air, api, angin kan? Bila api, bila dibakarkan, selalu dia nyala. Yang ni nyala dalam perasaan marah. Lalulah dia menyerbu oleh setengah mereka itu atas setengah yang lain dengan pedang-pedang. Setelah itu berlaku, kemudian dicerita dan diberitahu akan kejadian itu, diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa antara Aus dengan Khazra' hampir berperang, tapi tak sempat berperang. Kemudian maka pergilah ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka itu. Ada riwayat kata Rasulullah pergi tu antara berlari dan berjalan. Berlari, orang petani kata pergi dengan apa dia panggil? Sini panggil apa? Pergi dengan segera. Cepat. Pergi dengan cepat. Ada lurah petani guna satu lagi dengan gaduh. Cepat. Pergi dengan gaduh. Sini guna tak? Oh, masya-Allah. Ada guna juga tu. Bila pergi dengan cepat, pergi dengan gaduh. Ada juga kalau setengah lurah Malaysia bila kata bergaduh tu maknanya berbantah. Berkelahi, petani panggil berkelahi balah, berbalah, berkelahi balah. Tapi kalau Malaysia panggil bergaduh. Bergaduh. Suami isteri ada bergaduh. Dua orang bergaduh, bermaknanya berkelahi. Petani panggil berkelahi. Tapi kalau gaduh saja tu dalam perjalanan gaduh. Cepat. Oh, hampir sama. Banyak luar sini hampir sama. Mula. Tu hak aslinya, tu asli tu. Yang nak tahu hak asli sangatnya. Apa dia ni? Mula.
Bukan mula, mela. Oh, tu berkelahi dah. Ada nak tahu lugah asli. Ya, itulah cerita sebab bagi turun ini ayat. Nah, sebab bagi turun ini ayat iaitu wa kaifa takfuruna billah. Apabila kita lihat apa dia dengar daripada sebab turun ini, kita rasa fahamlah mengenai dengan ayat tadi. Kan? Lalu maka turun oleh ini ayat wa kaifa takfuruna billah hingga kepada fa'anqadhakum minha. Itu nakalan daripada tafsir Al-Qurtubi. Intaha tafsir Al-Qurtubi, dan naklah raja engkau kepada kitab-kitab tafsir yang lain lagi. Supaya bertambah sempurna dan memuaskan hati. Memuas hati ni ada guna di sini. Sama juga memuaskan hati. Baik. Apabila kita rasa senang, dikatakan puas hati. Tapi untuk nak memuaskan hati, kita usaha sesuatu supaya memuaskan hati. Bila kita dengar sesuatu, rasanya puas hati. Senang hati. Memuaskan hati. Masya Allah. Itulah. Dalam ayat ini wa kaifa takfuruna. Kat sini wa kaifa takfuruna billahi. Jatuh. Jatuh wa kaifa takfuruna billahi wa antum. Itu. Jatuh tu. Ya, gugur. Saya panggil gugur, kita panggil jatuh. Gugur lah. Tu dia, gugur. Tolong tambahkan wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Tengok. Nyata dalam ayat tu dah. Ya, ada satu lagi. Cuba tengok nyata. Apa satu lagi? Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Ayat sana. Ayat sini. Wa kaifa takfuruna. Ada billah. Ya. Samaran tu. Wa kaifa takfuruna billahi wa antum tutla. Ada billah ke? Masa apa tak ada masa? Gitu. Cuba lihat nyata. Ya wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Nuh dalam surah Al-Baqarah. Ni dalam Al-Imran wa kaifa takfuruna. Tak ada billah ke? Cuba lihat. Ya, kalau itu sudah betul kan? Tak ada gugur dak lah. Tapi asbab nuzulnya itu ayat yang di atas ni. Kalau beza ayat ini kan bakal fatakuna billahi dicetakan tadinya. Ini kan sedang dijelaskan tentang ayat yang tadi wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatillahi wa fiikum rasuluh. Situ kan? Tapi bila mari menyata di bawah mengenai dengan ayat, turun ayat wa kaifa takfuruna billahi hingga kepada fa anqadhakum minha. Ada billah. Untuk nak menyatakan, cuba buka dalam Al-Quran tu. Ada Al-Quran tolong. Tak ada. Kalau ada dalam tu, cuba lihat. Ayat 103. Wa kaifa takfuruna
Cuba lihat kalau ada Al-Quran untuk jelaskan. Yang namanya Al-Baqarah dia Quran ada juga. Kalau ada Quran mushaf, cuba bawa datang, kita lihatkan nanti selepas nanti insya-Allah. Kemudian kata ia lagi yakni Syekh Syurnubi rahimahullah taala, maka tetaplah engkau wahai murid pada tempat yang telah lantikkan akan kau oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mempunyai kurniaan yang amat besar, dan bermula alamat atau tanda bagi lantikkan itu ialah hasil dan dapat bagi engkau oleh istiqamah atau teguh. Itu istiqamah atau teguh. Ya, sini panggil teguh juga. Ada satu lagi orang bertanya panggil tekun. Tekun ada juga. Baik. Iaitu istiqamah atau teguh dan tetap pendirian kau. Ya juga kan? Teguh, tetap pendirian ataupun tekun satu lagi kan? Sama. Dan memudah bagi engkau akan mencapaikan segala sabab daripada Tuhan yang Karim lagi yang Wahhab, yakni yang sangat murah lagi pula yang banyak memberinya. Wahhab, sigat mubalaghah. Intaha Asy-Syurnubi rahimahullahu ta'ala. Dan telah berkata musannif Syekh Ahmad Ibnu Atha'illah sendiri rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu pada kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, dan bermula barang yang kehendak akannya oleh Al-Haq Ta'ala daripada engkau itu apa ya? Bahawa engkau diam pada tempat yang telah menetap ia Allah akan engkau. Bahawa engkau diam pada tempat yang telah menetap ia Allah akan engkau. Diam sehingga ialah siapa? Allah. Badal ada kalau ikut ibarat. Sehingga ialah yakni Allah Subhanahu wa taala lah yang merintahkan akan mengeluarkan engkau yang daripada tempat yang telah ditetapkan itu, seperti merintah ia Allah pada memasukkan engkau padanya pada tempat yang telah ditetapkan itu. Dan bukanlah sya'an yang dipuji itu, sya'an kelima Arab, jadi Melayu tu sini panggil apa? Sya'an wal hal. Masih Arab. Kita nak melayukan, kalau di petani di antara juga dikatakan kelakuan. Ya. Dan bukanlah kelakuan yang dipuji. Itulah. Maka dan bukanlah sya'an yang dipuji, bukanlah kelakuan yang dipuji itu bahawa engkau tinggal akan asbab, tetapi sya'an yang dipuji itu bahawa tinggal akan engkau oleh asbab. Ini balaghah. Bukan engkau tinggalkan asbab, asbab yang tinggalkan engkau. Halusnya. Halus. Bukanlah sya'an kelakuan yang dipuji itu engkau tinggal akan asbab, tetapi sya'an yang dipuji asbab tu tinggalkan engkau. Mana boleh, mana bisa. Agak kata tak. Ayat ni maksudnya Allah lah yang membuatkan sebab bagi kita tu dapat tinggal dengan mudah dan senang. Tu maksud kata asbab tinggal engkau, bukan engkau tinggal asbab. Jadi kalau kata engkau tinggal asbab, arti engkau usaha meninggalkan. Itu bukan sya'an yang dipuji. Sya'an yang dipuji ialah asbab tinggal kau, yakni Allah buat sesuatu perkara supaya kita dapat tinggalkan. Yakni maksudnya kita keluar itu dengan permohonan daripada Allah, dengan kita minta daripada Allah.
Tambihun, bermula ini perkataan semuanya. Ini kembali kepada hikmah yang kedua, iradatu katajrid. Bermula ini perkataan semuanya ialah serta orang-orang sairin atau salikin. Apa ia sairin salikin? Artinya orang yang masih di dalam perjalanan. Nah, isim fa'il daripada sara yasiru sair. Nah, salaka yasluku suluk. Asal lughahnya berjalan. Nah, man salaka tariqan, siapa berjalan akan suatu jalan untuk menuntut ilmu, kan. Ini berjalan sini maknawi. Maksud berjalan, orang yang masih di dalam perjalanan, yakni orang yang dalam beribadah. Kalau kita orang menuntut ilmu, yang masih menuntut ilmu, kan. Yakni orang yang dalam beribadah dengan segala bagai amalan yang zahir. Contohnya seperti sembahyang dan segala zikir dan lain-lainnya. Itulah orang-orang dipanggilkan salikin sairin. Nisbah dengan orang inilah kita nak keluar daripada satu-satu dengan sendiri itu dikatakan jahat adab. Hanya terhati tak ada izin dari Allah secara hakikat ataupun dengan ilham daripada Allah. Oleh yang demikian kita ada buat perbincangan guru-guru dengan murabbi-murabbi, kan. Sebab itu adab kita akan belajar. Bila tak nak pindah dari satu satu madrasah ke ma'had ke, saya kira kita berbincang dengan ataupun minta izin daripada murabbi kita terlebih dahulu. Jangan lalai kai tidak ada. Tak tahu ke mana pergi, kan. Itu kurang beradab. Sebab itu diajar kepada kita kalau kita nak pindah tempat pengajian, kita minta izin daripada guru. Kalau ia izin, alhamdulillah. Kalau ia tak, kita tunggukan, melazimikan. Itu maksud kata tidak keluar dengan sendiri, kan. Dan ada pun orang wasil yang mutamakkin, yakni orang yang sudah sampai, yang tetap. Dia kena kelimah kata yang sampai. Kadang-kadang sampai tapi belum tetap. Macam tadi kita mari jalan sebelah. Kalau tanya dah sampai, tapi tak masuk lagi, tak tetap lagi. Kan? Kalau sampai. Di mana sekarang dah sampai? Saya tengok, oh ya sampai. Tapi masih nak masuk tak dapat lagi. Kena pusing, putar. Sini panggil putar lah. Terpanggil wasil. Ya sampai tapi dikait lagi mutamakkin. Mutamakkin, kalau ni lurah terjemah sini kata yang sampai, yang tetap. Kalau ada satu lagi lurah tani kata kemas. Siap-siap. Siap-siap barang, kemaskan barang. Itu. Nah, tu kemaskan barang. Arti kadang-kadang kita memasukkan barang di dalam umpama bukusan, apa panggil? Beg, apa panggil tak beg sini? Panggil apa? Tas. Tas. Kita memasukkan barang-barang ke dalam tas, tapi belum kita ikat tali, maknanya belum kemas. Itu. Itu tamakun juga dalam arti tamakun. Tapi orang petani dia panggil lagi kemaskun. Daripada Arab ni tamakun jadikan kemaskun. Tu lurah petani ada satu lagi. Itu apa tu? Untuk memberi memperdengarkan lurah-lurah. Baik. Katanya ada pun orang wasil yang mutamakkin, yakni orang yang sudah sampai, yang tetap. Maka tidak ada perkataan lagi di atas mereka itu. Orang yang sudah sampai, sudah tetap, sudah kemah, tidak ada perkataan apa-apa lagi lah. Nak keluar, nak masuk,
Hanya terserah je lah. Kadang-kadang sampai. Artinya mereka ini ia keluar dengan Allah. Dia masuk pun dengan Allah. Tak ada perkataan apa-apa lagi. Yang masalahnya kita belum sampai ke situ. Nah, dipanggil salikin dan sairin. Orang itulah kena beradab. Ada pun orang sudah wasilin yang mutamakkini, tidak ada apa-apa perkataan lagi. Karena mereka hanya berada dengan Allah. Ayah majbur itu dikerasi. Majbur dikerasi ulah tu apa yang dalam maqam fana. Majbur dikerasi. Yang di sini mereka kata dalam musyahadah mereka tu senantiasa melihat Allah. Yang disyarat dalam kata ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Itulah maqam musyahadah. Kalau tidak fa illam takun tarahu, kalau tidak sampai pada maqam musyahadah, ya sampai pada maqam fa innahu yaraka muraqabah. Arti kita ada rasa bahawa Allah senantiasa melihat kita sekalipun kita tak melihat dia. Itu panggil maqam muraqabah. Adapun majbur, orang panggil orang yang dikerasi. Jadi kerasi dibanding macam apa dia kalau orang Jabariyah, orang Jabariyah zahiran wa batinah no. Dia salah dari segi akidah lagi kerana dia menafikan ikhtiar usaha dari hamba. Nah, maknanya manusia hamba ini tidak mempunyai ikhtiar dan usaha, hanya majbur Allah semata-mata. Itu salah dari segi akidah. Ada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua ikhtiar usaha dibangsa kepada hamba. Sebab Allah sendiri membahasakan i'malu. Dengan Allah berkata, amallah kamu. Allah isnadkan amal kepada mukhatab. I'malu, kalau kita mengaji dalam ilmu ma'ani panggil isnad, musnad ilaih. Allah firman, i'malu aqimus salah ka sallu ala nabi, selawatlah kamu. Takkan isnad kepada mukhatab. Arti kita ni di sana secara ikhtiar usaha. Wallahu khalaqakum, yang memberi bekah aujada ialah Allah, tapi menjadikan kamu dan menjadikan amalan kamu. Itu Allah isnadkan amalan kamu. Sebab itu dapat kita mengakui bahawa ini amalan saya, ini kerja saya. Boleh kita akui sebab Allah sendiri pemesana. Ini mana ikhtiar Ahlussunnah wal Jamaah, ikhtiar usaha dibahasa pada hamba, tetapi tidak memberi bekah. Sebab Allah khalaqa. Itu menyalahi dengan Mu'tazilah. Mereka itu kata ikhtiar usaha dibahasa pada hamba, tetapi hamba dapat memberi bekah dengan kudrat yang telah dijadikan oleh Allah padanya. Ini berlainan dengan kita. Kita kudrat hamba tak boleh beri bekah. Cumanya ikhtiar usaha saja dibangsakan. Adapun Jabariyah, ikhtiar usaha tidak dibangsakan pada hamba. Itu panggil Jabariyah zahiran wa batinan. Adapun ahli haqiqah, kerana panggil jabran pun dia panggil batinan saja. Nah, itu beza situ. Sekali lagi kata Jabariyah, bukan. Jabariyah dia akidah tu. Adapun ini dia panggil kerana kata Jabariyah batinan. Artinya kerana ia musyahadah akan Allah semata-mata, memandangkan apa dia af'an hanya af'an Allah. Dia fanakan af'an kepada di dalam af'an Allah. Itu panggil majbur. Fil af'an. Kalau ikhtiar pun tidak ada bekas, kalau tidak ikhtiar sama sekali tidak salah. Tidak ada ikhtiar, yakni pada maksud tidak ada ikhtiar sama sekali, yakni tidak diiktibar. Barang tak ada tapi tak iktibar. Macam mobil yang kita pinjam, kita harus mengambil manfaat, bukan? Bila diberi pinjam oleh tuan punya, kita berhak untuk ambil manfaat. Segi syariat pun harus kita lakukan, perintah kan? Tetapi rasaan kita tidak iktibar bahawa ini bukan kepunyaan kita. Bukan kepunyaan, dalam pandangan kita bukan kepunyaan kita. Hanya pinjaman.
Kalau kata, oi, elok mobil kamu. Bukan aja saya, pinjam. Masih kita terasa. Tapi kalau orang yang jahat, rasa kata yang dia. Ini yang saya. Sedangkan ia pinjam. Begitulah, demikianlah Allah Ta'ala bagikan harta walaupun dia sandar. Dia sandarkan harta kepada kita. La tulhikum amwalukum. Kan? Allah sendiri mengatakan, harta-harta kamu. Harta-harta kamu. Allah mengidhafahkan harta kepada kita. Yang katakan harta kamu. Wa auladukum, anak-anak kamu. Dia isnad. Kita pun dapat mengakui ini anak saya. Ini harta kepunyaan saya. Itu dari segi cakap zahir, sebab syariat. Tapi dari segi pandangannya bukan hak saya. Hakikat hak Allah. Tapi tak boleh nak cakap begitu. Banyak harta kamu. Bukan harta aku, bukan harta saya, harta Allah. Nanti orang dengar, keliru. Kereta siapa ini? Mobil siapa ini? Mobil Allah. Usah. Kan? Sekarang yang lagi berkembang, Bapak, terutama di seputaran kami dari Aceh, yang begitu-begitulah. Orang masih pada tahapan syariat pun kadang belum tuntas, tapi kita bicara hakikat begitu. Iya. Ini yang jadi masalah. Asalnya bicara ke ilmul batin dengan nun kan? Tapi akhir bertukar jadi ilmul batil dengan lam. Itu jadi takut tu. Sebab kalau kita tidak berguru dengan guru yang mursyid, ini ada kebimbangannya. Ya, khatar, kebimbangannya amat besar. Itulah. Sebab itu kita ingat bahawa bicarakan ilmu hakikat, apa nak kata saja, ilmu ma'rifat, tauhid, asma, tauhid zat, tauhid apa, katakanlah itu mengikut nama-nama bagi ilmu saja. Dan dalam bicaraan mengikut kaedah dan mengikut bagi istilah-istilah. Tapi yang paling bila kita faham, iaitu semuanya bicaraan masuk dalam ihsan. Tak lepas daripada bicara ihsan itulah. Kemudian ihsan tadi melengkapi dalam kata agama. Maka ihsan juga bukanlah masalah kata sebagai asasi. Asasi ialah iman. Itu bicara akidah sangkut dengan iman. Kemudian setelah ada iman, ada pula binaan bangunan di atas iman itu amalan, fiqh. Banyak iman, Islam. Dua ni lah. Hak syarat asasinya iman. Sebagai tapak dia di bawah, di dalam bumi. Kita nak buat bangunan, kita tanamkan tapak dulu. Tapak tu lah asas. Arab panggil asas, kita panggil tapak. Tapak kita nak buat bangunan besar, mesti tapak itu mesti kuat. Tu iman. Bicaraannya dalam kitab-kitab Usuluddin yang dihurai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, hingga dia mengurai semuanya yang sahih, yang batilah kan. Seperti kita mengaji fiqh, mengajikan nak kena nak mengetahui hukum solat. Bukan bicarakan rukun solat saja, syarat saja, bicara perkara mubtilat. Perkara yang membatalkan solat itu apa? Kan? Wudu ada rukunnya, ada syaratnya. Mesti tahu juga apa yang membatalkan wudu supaya kita berhati-hati. Orang petani kata beringat. Sini panggil tak? Tak. Sini panggil apa? Berhati-hati. Supaya berhati-hati. Supaya berhati-hati. Pulihun kalau tadi. Tu hak asli tu sudah. Pelehun. Kalau pelan-pelan tu petani ke perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Tu panggil juga slow-slow. Slow-slow. Supaya kita pergi tu slow-slow. Beringat, slow-slow. Tu fahamlah tu kita bahasa boleh kita masuk semuanya. Kan bila kita laju ada beberapa depan. Slow. Beringat. Orang ramai depan beringat. Itulah pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya. Itulah. Jadi setiap berbicaraan, setiap bab yang disusun oleh ulama sama ada mengenai dengan syariat, bicara Islam, dan mengenai dengan apa dia usuluddin, asas, semua dia ada syaratnya kan.
Ada rukun bicara dan ada pula perkara yang membatalkan, seperti perkara yang menjatuhkan riddah. Kita kena perlu tahu juga supaya kita nak berhati-hati kan. Demikianlah bila iman di percaraan dalam kitab-kitab Usuluddin mengenai Islam, bicarakan dalam kitab-kitab fiqh, sini panggil fiqh, orang tanya panggil fiqh. Dalam kitab-kitab fiqh, sini kitab-kitab fikih. Fiqh juga. Kitab fiqh, tak apa, dah sama. Tu bicara dalam kitab fiqh. Manakala ihsan, ini bicaraan kitab-kitab tasawuf. Maka kita maklum bahawa asasnya iman, amalan bangunan di atas ialah panggil pada fiqh, itu Islam. Manakala ihsan syarat bagi sempurna saja. Syartun li kamalil imani wal Islam. Kita nak kepada bangunan rumah. Kalau kita nak buat rumah batu, sini panggil rumah apa? Rumah permanen. Rumah permanen. Rumah permanen. Permanen. Rumah beton panggil. Rumah beton. Rumah beton tu dekat dengan rumah batu tu. Itu hampir lah. Rumah beton. Mudah faham tu. Rumah beton, orang petani kata rumah batu. Rumah batu ya. Baik, apabila kita nak membangunkan rumah batu, kita tanam ke tapak dulu, itu sebagai asas Usuluddin. Kemudian kita membangunkan di atas. Naik bangunan tiang sebagainya, itu merupakan amalan. Sebab itu dalam hadis digunakan Buniyal Islamu ala khamsin. Kan? Dibinakan, kalau Melayu kan dibangunkan. Dibangunkan. Arti bila kata dibangunkan juga, dinaik ke atas. Di atas yang sebesar-besarnya 5. Hingga sampai ulama memanggilkan kepada 5 perkara itu dipanggil rukun Islam. Walhal kalau bicarakan sebenarnya bukan rukun yang hakiki, dipanggil rukun urfi. Rukun hakiki ialah rukun iman, adanya 6 perkara. Itu rukun hakiki. Bila rukun hakiki, kalau dikurangkan 1, tak dijadikan iman. Contoh, kalau kita nak memasakkan makanan nasi, rukun dia apa? Beras, air. Api itu bukan dah rukun. Kalau rukun api juga nasi hangus lah. Beras, air. Beras, air. Adapun api itu syarat. Ma yatawaqqafu 'alai syai' wa huwa wa laysa juz'an lahu. Itu bermakna kalau ada dah beras, ada air, kalau tidak ada diletak ke atas api, maka tak akan jadi nasi. Ini syarat terhenti nak jadi nasi juzuk tadi, mesti kena sakut dengan api. Itu merupakan syarat. Adapun beras dan air adalah juzuk. Kalau tidak ada beras, kita rebus air saja, panggil nasi dah. Jadi merebuskan air jadi air panas lah. Kalau kita memanaskan beras saja, jadi apa? Beras goreng dan sebagainya, tu lagi hangit lah. Tu juzuk dia. Begitulah solat, ada rukun dia. Apa tu semua juzuk-juzuk takbirnya, hamba panggil rukun qauli, fi'li dan apa dia lagi? Qauli, fi'li, qalbi. Campur je semua itu terhati atas syarat. Kena ada wuduknya kan. Berhadap kiblatnya, itu syarat. Demikianlah. Jadi semuanya bila ada semuanya itu kena bina di atas asas. Sebab itulah dalam pembicaraan kata rukun Islam itu bukan rukun hakiki. Di mana tempat kita buat perhatian, kalau rukun iman ya 6. Kurang 1 tak dikatakan iman. Yang ni bukan orang itu mukmin. Contohnya beriman dengan Allah, dengan Rasul, segala Rasul dan kitab, kata gila, tapi tak percaya tentang berlakunya kiamat. Luput 1. Maka pada hakikat bukan iman. Kan? Tu. Apa pula katakanlah rukun iman tu 6. Di antaranya beriman dengan semua segala Rasul. Kalau beriman dengan setengah-setengah saja, ini tak mencukupi syarat.
maka pada hukum bukan mukmin. Artinya 6 itu rukun hakiki. Manakala Islam rukunnya 5. Jadi kalau kata rukun hakiki, orang Islam yang tak sembahyang panggil orang Islam tak? Tak dipanggil Islam lah, sebab rukun. Walhal kan, dalam pengajian kita, orang Islam selama mana ia mengaku bahawa sembahyang 5 waktu adalah wajib atas setiap orang mukallaf. Berzina, na'udzubillah min zalik, dia mengaku bahawa itu adalah haram dalam agama. Kan? Selama ia mengaku i'tikad begitu, kita hukumkan dia tetap atas Islam. Tetapi ia tidak solat. Sedangkan solat tu rukun tadi. Kalau kata juzuk hakiki, tak solat, semata-mata tak solat tu bukan Islam. Walhal kita masih hukum Islam bukan? Ini menunjukkan kata rukun Islam 5 bukan rukun hakiki, rukun urfi, yakni ditasbihkan. 5 perkara yang dibilangkan, mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, berpuasa bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat dan haji umrah tu dibilangkan rukun, yakni sebesar-besar dalam Islam tak nyata bahawa seorang itu Islam kalau tidak lakukan yang ini. Hingga ditasbihkan seperti rukun. Itu panggil rukun urfi. Nah, baik. Kemudian ada dari firqah-firqah yang mengkafirkan orang tidak salat. Apa pedoman memang menganggap rukun hakiki? Menganggap rukun hakiki. Sebenarnya bukan rukun hakiki. Nah, patut sekaligus dia ambil daripada zahir hadis. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Itu. Maka itu apa yang hadis itu muhtamal, bukan nas. Sebab ihtimal faqad kafara jihara ai jika ia mengingkarkan wajibnya. Jadi panggil hadis itu masih lagi mutlak. Bila mutlak ada kaitnya. Mujmal ada lagi mubayyannya. Karena ada padanya ihtimal. Kan? Barang yang ada ihtimal, kita panggil gugur oleh al-istidlal. Barang yang apabila ada padanya ihtimal, saqata bihi al-istidlal, gugur dengannya oleh berdalil. Arti nak ambil hadis itu buat berdalil atas mengatakan kufur semata-mata orang yang tidak solat itu kufur dimaksudkan kufur agama. Maka tidak nafi kafaqad kafara ai kafara nikmat. Jadi ihtimal. Oleh yang demikian, yang rajah, muktamad, jumhur semata-mata tidak solat itu adalah apa yang kata dosa saja, haram. Bila dosa saja, masalah wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tahta masyiatillah. Tepat nak menyatanya bahawa rukun Islam yang dibilang 5 itu rukun urfi, bukan rukun hakiki seperti rukun iman. Nah, kemudian ihsan syartun likamalil iman wal Islam. Bukan syarat bagi sah. Lain beza kan? Syarat bagi kamal, syarat bagi sempurna iman dan Islam. Bukan syarat bagi sah iman dan Islam. Itu. Kalau sekarang apa? Ya. Kadang ada orang yang sudah menyatakan diri sudah sangat sufi, merasa diri sudah sufi tingkat tinggi, bicara dengan hakikat, dia lepaskan iman dan Islam, berada pada tataran ihsan saja. Bagaimana kita menyatakan apakah sudah ridah atau tidak? Yang tu kalau kita perlunya kita berbincang dengannya, apakah murak yang kamu kata itu. Kita perlu tahu apakah nak dia. Nah, sebab sahibul bait adra bima fi. Tuan rumah dia tahu barang isi kandungan dalam rumahnya. Apabila dia bicarakan saya begitu, kita tanya apa murak kamu. Situlah. Ya kita tak tahu maksud dia tu, tak boleh kita nak hukum ke apakah. Kalau tidak, paling kurang kita dengar sepintas lalu sekaligus bila dikatakan dakwah. Maka dalam sufi sendiri dia sangat-sangat takut pada dakwah. Dakwah ni panggil Melayu apa sini dakwah? Mengakui diri. Mengakui diri seperti
orang jadi rasul dakwa bahawa inni Rasulullah masalah. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum. Itu panggil apa tu? Dia panggil dakwa dirinya risalah. Maka bagi orang ni dakwa dirinya sufiyah. Kalau benar pada wakil, tak apa. Orang kata okeylah. Orang manusia kata okeylah dengan dakwaan dia. Kalau membetuli wakil, iya. Biasanya bila dikatakan dakwah ayil batilah, itu yang ditakuti. Hingga sampai ulama membicarakan, kalau katalah seorang itu sampai martabat wilayah khasah jadi maksudkan, adakah harus baginya memberitahu kepada umum bahawa aku adalah wali, ataupun tidak harus diberitahukan? Itu ada khilaf. Terpulanglah kepada seorang itu kalau dia tu jujur, hatinya bersih, lurus, tidak ada apa selain-lain, semata-matanya nak beritahu kepada masyarakat, aku adalah wali Allah, supaya kalau aku buat apa luar biasa dengan orang ramai, jangan kata apa-apa kerana aku adalah wali Allah. Untuk mengetahui selanjut, silakan bicara secara tersendiri masalah. Itu bagus. Kata setengah ulama, tak harus diberitahukan. Lain bedanya dengan Nabi. Hingga dikhilaf ulama, adakah orang jadi Nabi sifat nubuah itu ada bersifat dengan tabligh ataupun tidak? Sebagai kita yang maklum dan masyhur kaunnya, antara nubuah dengan risalah umum khusus kan. Tiap-tiap rasul ialah Nabi, umum khusus mutlak. Bukan semua Nabi itu rasul. Tu harus tahu kita. Tapi ada juga mengatakan apa dia muradif. Nabi ialah Rasul, Rasul ialah Nabi. Lalu datang kemuskilan. Bagaimana sedangkan Nabi tidak disuruhkan menyampai? Rasul je disuruhkan menyampai. Maka ulama menjawab, menyampai ada dua bahagian. Menyampai segala hukum hakam kepada umat, itu Rasul. Adapun Nabi disuruh juga menyampai, yakni memberitahu kepada manusia bahawa aku adalah Nabi Allah. Itu pun dipanggil menyampai juga. Jadi kalau tilik pada situ, maknanya Nabi, Rasul, Rasul, Nabi. Maka ulama'nya membeza kata, menyampai sekadar itu tak dipanggil ke Rasul. Sekadar bagi tahu bahawa aku Nabi Allah. Jadi kalau apa yang aku amalkan luar biasa dengan orang lain, tak kata apalah pasal aku Nabi Allah. Sekadar tu je, beritahu. Kalau tak beritahu, nanti orang sangka, orang tuduh macam-macam. Bila aku Nabi Allah, cukup. Maka nak mengaku aku Nabi Allah, sudah pun habis masanya. Apa kata kalau orang sekarang, kamu jangan kata apa-apa, aku Nabi Allah, kupu. Sebab la nabiyya ba'di anal aqib. Aku Ahmad, aku Muhammad, aku la al-aqib. Apa makna al-aqib? Allazi apa dia yang tidak ada lagi selepas aku Nabi. Allazi laisa ba'di nabiyyun, tidak ada nabi lagi selepas pada aku. Tiba-tiba ada orang mengaku nabi, itu kufur. Adapun orang istilah bahawa aku adalah ahli sufi, kalau membetuli dengan nafsil amri, iyalah. Kalau tak membetul nafsil amri, iyalah. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itulah. Baik. Maka kita fahami ada sikit lagi tu. Katanya apa dia tadi, ada pun orang wasil yang mutamakin, yakni orang yang sudah sampai dan yang tetap, maka tidak ada perkataan lagi di atas mereka itu. Macam tadilah. Tapi kalau orang sampai sungguh, dia tidaklah nak berdakwa-dakwa kan. Maka dia tak suka nak memperkenalkan diri dia. Kerana mereka itu sekalian yang kena ambil dari nafsu diri mereka itu, dipanggil makhuz. Yang kena ambil oleh siapa? Yang kena ambil oleh siapa? Oleh Allah. Kita nak katakan apa? Kita hidup di kampung, tapi diambil oleh apa dia tu? Agung. Dia duduk dalam kota. Salah tadi kena ambil. Bukan kena ambil di penjara, tidak.
dia ambil untuk jadi al-qarabat pada agung. Termasuk daripada muqarrabin. Dengan tidak ada belajar, dengan tidak ada berusaha, panggilkan pula panggil majzub. Panggil majzub. Nah, maka orang yang sudah sampai mutamakin ni, apa yang kata orang ni sekalian, yang kena ambil dari nafsu diri mereka itu. Bila kena ambil qabat, yakni menerima ambil mereka itu akan sesuatu hakikat daripada Allah. Walaupun zuhir manusia bagi kepadanya, kalau cakap segi fiqh, qabat ikbat. Nah, mukbit seorang Khalid yang nama Khalid mengikbat ke suatu barang hadiah kepada seorang si Zaid. Maka Zaid menerima qabat ambil. Zahirnya qabat ikbat sesama manusia. Tapi bagi orang yang kena ambil, pandangan dia dari Allah. Itu dia panggil qabat, yakni menerima ambil mereka itu akan sesuatu, ambil daripada Allah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Dan cakap dalam hadis itu balarahnya sunsang, tashwish, bukan tertib. Ya kalau tertib, inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha, beri dulu baru ambil balik. Tidak, bagi Allah tu barang yang ambil, bagi Allah bagi dia beri. Jadi ambil dulu baru beri. Nah, tu balarahnya. Nak menyatakan bahawa semua kita ni ambil kita kembali pada Allah. Beri kita pun dengan Allah. Ambil dengan Allah, beri dengan Allah. Maka orang macam itulah depan kita, orang yang senantiasa duduk dengan Allah. Itu memang majzub, wasil, mutamakin. Bagi orang itu. Kalau seperti Nabi Ibrahim ketika berada di api, siapa? Semasa dia api, dia punya tafwid dia tu, serah dia tu bulat-bulat kan. Tak bahasa mutamakin. Ya. Tu dia lebih lagi pada tu lah, pasal dia maqam nubuwah lagi pula tu. Yang Allah Ta'ala menyatakan bahawa ketika itu serah dia tu bulat kepada Allah, dengan tidak ada permintaan apa-apa, bahkan dia malu nak meminta. Kan ketika Jibril datang kepadanya kan, alaka hajatun, jawabnya wa amma ilaika fala hajatali. Adapun kepada engkau, kepadamu hai Jibril, tidak ada hajat bagi aku. Aku tidak ada perlu. Ini mana kata aku tidak perlu selain Allah. Oleh itu Jibril pun kata, kalau begitu kamu doa terus kepada Allah. Kata dia, hasbi an suali ilmuhu bihali. Dia jawab, dah kalau tak berhajat pada aku, mau berdoa terus pada Allah. Kata dia, hasbi an suali, memadai bagi aku dari meminta aku. Memadai, cukuplah, tak payah minta lagi. Memadai ilmuhu bihali, Allah tahu aku, cukuplah. Sebab semuanya filam yang dia susun semua kan. Kita hanya juga melakonkan saja. Kita hanya lakon saja, ikut saja penyusun lah. Dia panggil maqam tu, ketika dia tu panggil maqam baqa dengan Allah. Kita wayang Tu pergi pada seperti wayang dengan dalangnya. Sampai situ tu. Tu dalam kitab tasawuf banyak sebut kan. Seperti wayang dengan dalangnya. Kita ibaratkan bandingkan macam wayang belulang. Apa je boleh bergerak sendiri? Tak. Hanya diam tetap. Kalau sekira dalangnya tidak menggerakkan dia. Kali itu geraknya wayang, diamnya daya, itu terhenti di atas apa dia menggerakkan oleh si dalang. Demikian kita, Allah apa dia hamba ini, kalau Allah menggerak, kita dapat bergerak. Zahir di kita ini bergerak, dia panggil mazhar saja kita ini. Hakikat bukan kita. Tu saja dalam pandangan. Tapi cara cakap lain.
Asal ni batin. Bila cakap kena turut zahir. Al-lughatu tubna 'ala zahir. Tak boleh. Tak boleh. Aku senantiasa duduk dengan Allah. Kamu duduk dengan siapa? Dengan Allah. Kamu mari dengan siapa? Mari dengan Allah. Mari dengan apa? Dengan Allah. Allah semuanya. Nanti tak tahu nak kata apa-apa kan. Ini salah dia dari segi guna bahasa. Nyampai orang di dalam, kalau kata dalam gharak, dalam mabuk. Kalau kata tua dalam gila. Tu fana dia panggil. Fana dalam af'al Allah. Maka dia cakap turut fana, dia cakap begitu. Sebab itu orang ketika dalam fana gila itu mesti diasingkan dulu daripada masyarakat kerana mengelirukan orang lain. Ya. Apabila dia hilang gila mabuk tadi, dia akan jadi cuka. Jadi cuka tak apalah, manfaat lah. Kan? Dia jadi cuka tak apa. Itu pun kalau dia tidak ada zahir syariah orang majzub. Walaupun dia sampai kepada Allah, tapi dengan majzub, maka dia tak boleh ajar orang lain. Kalau majzub. Majzub semata-mata dia tak boleh nak ajar orang lain. Contohnya kita banding macam kita mari dengan flight kapal terbang kan. Katakanlah daripada sana terus mai turun di sini. Cepat sampainya, tapi kita tak tahu apa ke jalan. Kita tak nampak. Siapa sini? Sama juga orang majzub macam mari kata ambil takat kita di tengah jalan, pukul mata. Bawa pergi sampai dalam kota. Kita tak tahu mana jalannya kita mari. Kalau tanya mau pergi kota, masuk dalam kota raja, ya. Pergi ke mana tak tahu. Celak-celak mata sampai. Apa tengah jalan? Tak apa-apa pun tak tahu. Nanti memang tu. Ada pun orang wasil ni nak boleh ke sampai tu, kadang-kadang sesak dulu tu lagi tahu jalan. Ini mana takut pun dah mari kat ni. Boleh cerita situ ada itu situ. Ni apa orang wasil dengan melaluinya usaha. Seperti kita orang belajar, orang mengaji bertahun-tahun lamanya. Walaupun kita kata dalam bidang ihsan tu belum sampai, tapi asas akidah kita cukup sempurna. Dari segi fiqh syariat, dari segi ilmu alat syarak nahwu sarah kita belajar dengan kaedah-kaedah, lambat sampai pada zahir, tapi kita tahu di jalan-jalan tu. Boleh kita hurai kepada yang lain. Boleh tunjuk pada orang lain, pergi yang ni jangan pergi yang tu. Sampai di situ kamu ke kanan, belok ke kanan, jangan betul nanti sesat. Sampai situ belok ke kiri. Kita boleh menyata. Kalau kita salah kata sesat jalan, tak apa, potong balik, kita boleh menyata satu persatu. Kerana boleh sampai melalui kita usaha. Ada pemajzub cepat dia sampai sium pup, tapi dia tanya apa tengah jalan, saya tanya aku tak tahu. Aku hanya mari dibawa saja. Ada ciri-ciri Babah. Mudah kita tanda, mudah kita pastikan itu majzub yang hakiki atau memang ini apa? Mungkin pura-pura majzub. Itu terserahlah. Sebab itulah perlu bagi kitanya jangan kita mudah dakwakan. Bimbang-bimbang takut kerana persaingan syaitan sangat-sangat khannas je sekali dengan kita kan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau kita dia menghadapi dalam agama dengan tidak ada berguru, nanti siapa guru? Ini yang ditakutilah, yang ditakuti. Sebab tu guru pula nak yang mursyid. Baiklah, untuk menghabiskan sedikit, ada ibarat sedikit lagi. Kerana mereka itu sekalian yang kena ambil dari nafsu diri mereka, lalu qabat, yakni menerima ambil mereka itu akan sesuatu daripada Allah, dan menolak atau beri mereka itu dengan Allah. Sungguhnya telah rentah oleh Tuhan Al-Haqq Subhanahu wa ta'ala akan segala kerjaan mereka itu. Cuma mereka hanya tempat nyata sebagai wayang tadi ya. Dan telah kawal ia Ta'ala akan hati mereka itu dengan segala tentera anwar. Jadi dengan anwar jadi banding seperti tentera. Idhafah musyabbah bih kepada musyabbah. Maka tiada membekas padanya oleh kegelapan segala ayat. Maka tiada membekas, tiada memberi kesan padanya pada hati mereka itu oleh kegelapan segala ayat. Kalau kita nak banding macam mana?
Seperti orang yang mata dia tak nampak, sini panggil tampak. Tampak ke nampak? Nampak. Sama dengan tadi ya. Orang yang mata tak nampak tu, bagi mereka sama je kan, malam dengan siang. Kita orang mata nampak ni kalau malam gelap. Kalau ada pelita baru cerah sebab pelita nur. Tapi bagi orang yang mata zahir tak nampak, tapi mata hati dia sama je. Malam pun dia boleh berjalan pergi, siang pun dia boleh pergi kan. Tu. Ada pun kita ni kena bertolong dengan pelita, dengan lampu. Itulah bagi orang yang apabila sampai ke tahap ini, sama je. Bila sama, tak membekaskan oleh kegelapan arya. Sebab ia duduk dengan Allah. Pandangan musyahadah dia tu. Itu maksud situ. Maka tiada membekas padanya pada hati mereka itu oleh kegelapan segala arya, segala yang lain daripada Allah. Maksudnya yang lain ni bukan hanya saja ilmu, semua sekali barang lain daripada Allah. Dan atasnya lah ditanggung akan hal kelakuan segala puak sahabat radhiyallahu anhum jami'an pada segala asbab, yakni pada segala usaha dan segala kerja mereka itu para sahabat radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi barakatihim amin ya rabbal alamin. Kan para sahabat ada berniaga kan. Uthman bukan main saudagar. Abdul Rahman bin Auf. Kebanyakan kehidupan para sahabat berniaga, dan ada pula berkebun kan. Ahli Madinah tu. Jadi bagaimana mereka itu duk makan asbab? Bukan, mereka dah sampai hati mereka ke sana, lalu usaha mereka semua tu pada hakikatnya ialah rentahan daripada Allah. Tu tanggung situ. Selesai. Intaha iqazul himam bagi Syekh Ibnu Ajibah Asy-Syazili rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih sekali kita telah berkah dapat mengaji bersama Al-Mukarram Al-Fadil, guru kita bersama Baba Ismail Sepanjang dari Fatani, dan mudah-mudahan apa yang telah kita dapat dari buah berkah dan surah yang telah disampaikan menjadi pedoman, menjadi pegangan dan pandangan bagi kita bersama dalam segala hal, terutama menyangkut dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keberkahan kami minta doa dari Baba secara umum kami di sini, dan juga saya mohon doa secara khusus ini tempat baru Baba, mudah-mudahan bisa berkembang berjalan sebagai tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la tuhyina fi ghaflatin wa la ta'khudna 'an irratin waj'al akhira kalamina min ad-dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma ja'alna min at-tawwabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min as-sabirin waj'alna min al-mutawakkilin waj'alna min al-'arifin haqqa ma'rifatik waj'alna min 'ibadikal mukhlasin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma la tumakkin al-a'da'a fina wa la tusallidhum alayna bi dhunubina. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma yuhawwinu alayna masa'ib ad-dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.